Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, jumpa kita sekali lagi dalam video yang seterusnya, siri tips-tips menjawab soalan-soalan STPM. Okey, dalam video kali ini cikgu nak kongsikan dengan pelajar cara ataupun tips-tips bagaimana untuk memilih soalan alih bentuk komunikasi. Okey. Jadi biasanya dalam kertas soalan STPM akan diberikan dua soalan alih bentuk komunikasi, iaitu soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Jadi biasalah bila ada dua soalan, ada dua pilihan, pasti akan rasa keliru nak pilih soalan yang mana satu. Okey, oleh itu pada hari ini cikgu nak tunjukkan ataupun cikgu nak bagi tips lah bagaimana nak pilih soalan yang paling baik lah untuk menjawab soalan alih bentuk komunikasi. Jom. Okey, ini cikgu ambil soalan daripada soalan-soalan STPM lah. Jadi senang, pelajar boleh jadikan sebagai panduan. Okey, jadi cikgu ambil contoh daripada soalan STPM tahun 2015. Okey, contohnya soalan ni dekat sini. Okey, bila pelajar dapat soalan, okey, tahun 2015 ada soalan nombor 5 dan soalan nombor 6. Okey, kita baca. Setiap kali dapat soalan, mesti baca soalan dulu. Jangan malas baca soalan. Jangan tengok aja. Oh ini ada ni tahun ni 3 tahun. Tak nak. Kena baca soalan sampai habis. Okey, setiap kali dapat soalan, baca dulu soalan sampai habis. Bahagian A baca soalannya, bahagian B baca soalannya, bahagian C baca soalannya. Okey, so sekarang kita nak baca soalan bahagian B. Okey, soalan ini soalan nombor 5 soalan tahun STPM tahun 2015, soalan nombor 5. Okey, kalau pelajar tengok kat sini, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan penggunaan air bermeter mengikut sektor dan negeri terpilih bagi tempoh tahun 2008 hingga tahun 2010 di Semenanjung, Malaysia. Okey, jadi kehendak soalannya kat sini ialah sediakan graf yang sesuai. Okey, jadi sediakan graf yang sesuai, maksudnya kena buat graf lah. Kena buat graf. Okey, kemudian kita tak tahu lagi ni nak buat graf apa. Sebab sekarang ni cikgu nak ajak pelajar ataupun nak bagi tips bagaimana nak pilih dulu soalan. Jadi pilih soalan. Kalau soalan nombor 5 ni, sediakan graf yang sesuai. Okey, so kalau pelajar tengok secara umumnya kat sini tak tahu lagi ni nak tentukan graf apa, kan? Kalau kita tengok penggunaan air per meter, sektor, mengikut sektor dan negeri, ada dua pula tu, petunjuknya bagi tempohnya ada 2008, 9, 10, 3 tahun. Okey, graf apa tak pasti lagi ni. Lepas tu tengok pula dekat soalan permintaan terhadap air per meter untuk kegunaan domestik dan bukan domestik. Baca lagi kat bawah, ada lagi sektor domestik dan bukan domestik. Maksudnya kat sini ada perbandingan. Ada perbandingan, iaitu domestik dan bukan domestik. So kalau graf, kalau ada perbandingan, tak ada soalan, tak ada graf lain lah. Kalau perbandingan tu mesti akan jadi graf piramid. Okey, ini domestik, ini bukan domestik. Okey, itu je dulu kita tengok, tak payah analisa lebih. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Kan, kita akan tengok dulu bila dapat soalan, tengok soalan bahagian B, nak baca soalan bahagian B, baca soalan nombor 5, kemudian baca soalan nombor 6. Soalan nombor 5 kata tadi, sediakan graf yang sesuai. So, kita dapatkan lepas tadi, okey, ini graf piramid. Tak payah analisa lebih dulu. Okey, ini ada ciri-ciri graf piramid. Kemudian tengok soalan nombor 6, sediakan carta yang sesuai. So, carta, kita tahu kalau carta dia ada dua jenis sahaja. Carta pai perbandingan atau carta pai bertingkat. Okey, jadi mana satu nak pilih? Carta pai perbandingan atau carta pai bertingkat. So, kalau kita tengok dekat dalam data, menunjukkan bilangan pendatang asing tanpa izin mengikut negara asal dan mengikut program penyelesaian menyeluruh. Jadi kat sini, kalau carta pai perbandingan, dia mesti ada perbandingan. Ada perbandingan. Kat sini tak ada ciri-ciri perbandingan. So, kita dah tahu kalau tak ada ciri-ciri perbandingan, maksudnya data yang pertama ini, bilangan pendatang asing ini mengikut negara asal dekat atas dan mengikut penyelesaian program dekat bawah. Ini nombor 2, yang ini nombor 1.
Ni nombor 1. Okey. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, satu soalan carta, satu lagi soalan graf macam ni kan, graf piramid. Jadi cikgu sarankan supaya pelajar jawab soalan carta pai bertingkat ni lebih mudah sebenarnya bagi pelajar yang cekap lah. Sebab bagi pelajar yang cekap, dia mahir dalam membuat pengiraan, jadual, nak kira peratus, nak kira sudut kan, nak kira peratus, nak kira sudut. Okey, jadi kena pelajar digalakkan pilih soalan carta pai. Sebab apa? Sebab kalau carta pai ni tak ada kalau bukan perbandingan, carta pai bertingkat. Okey, jadi potensi untuk mengalami masalah salah media itu kurang sikit. Kesalahan media tu kurang sikit. Macam ni kan, soalan ni jelas kat sini. Dia berikan data carta. So carta sama ada 2 ni sahaja. Lepas tu mengikut negara asal dan mengikut program penyelesaian. Jadi kat sini negara asal tu kita letakkan kat sebelah atas, negara penyelesaian program kita letak kat bahagian tong dia. So dah confirm lah. Mesti data tu mesti betul. So kalau salah pun salah dari segi pengiraan sahaja. Jadi tapi salah media tak akan salah. Jadi bagi pelajar yang cekap pengiraan dan mahir, bolehlah pilih soalan carta, digalakkan. Tapi kalau pelajar kurang mahir nak kira peratus, lambat kan nak kira peratus, pelajar boleh pilih soalan carta pai perbandingan seperti ini. Okey, tapi kalau nak cuba juga pelajar yang kurang mahir pun kurang mahir dari segi pengiraan peratus dan sebagainya, kalau nak pilih carta pai perbandingan pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Yang penting dia dah kenal pasti dah, ini ialah carta pai perbandingan. Okey, ini ialah carta pai perbandingan. Dan tajuk mesti dah confirm lah. Pastikan pelajar mahir lah nak tulis tajuk. Okey, nak tulis tajuk, sumber mesti ada. And then dapat kenal pasti petunjuknya kat sini. Kalau pelajar yang nak cuba berani nak cuba, pelajar yang kurang mahir nak buat pengiraan dari segi sudut peratus ni, pengiraan yang banyak-banyak kat sini kat jadual ni. Kalau kurang mahir, tak digalakkanlah buat carta pai ni. Digalakkan buat graf piramid ni. Kalau diberi pilihan dalam soalan tu, graf piramid ataupun carta pai bertingkat. Bagi pelajar yang mahir, digalakkan pilih carta pai bertingkat. Tapi bagi pelajar yang kurang mahir, cikgu cadangkan pilih graf graf bar piramid sahaja. Sebab apa? Just pindahkan data perbandingan dan jadualnya pun simple sahaja. Ini domestik, ini bukan domestik. Jadualnya simple macam tu. Dan ini datanya. Lepas tu boleh buat perbandingan. Okey, digalakkan untuk pelajar-pelajar yang kurang mahir untuk buat carta pai, pilihlah graf soalan berbentuk graf yang sesuai. Okey, tapi kalau pelajar yang mahir untuk buat carta, digalakkan kalau ada pilihan piramid dengan carta pai, pilihlah soalan carta pai. Okey, itu pilihan yang pertama lah. Bentuk sekiranya dapat soalan bahagian B, soalannya graf piramid dengan soalan carta pai, nak pilih yang mana satu, cikgu galakkan kalau pelajar cekap buat carta pai, pilihlah soalan carta pai kerana potensi untuk salah media tu kurang. Tapi bagi pelajar yang tidak mahir membina soalan membina carta pai, disebabkan oleh pengiraannya yang banyak, iaitu nak kira peratus, nak kira sudut, nak kira ketinggian kalau carta pai bertingkat kan. Jadi cikgu galakkan pilihlah soalan piramid ini. Sebab piramid, kalau soalan piramid pelajar cari je ciri-ciri perbandingannya dekat sini.
Cari ciri-ciri perbandingan. Lepas tu buatkan jadual, bentuk jadual yang ada ciri perbandingan macam ni. Ni banding, ni domestik, ini bukan domestik. Okey. Lepas tu masukkan saja data-data yang ada. Jadi cikgu galakkan pelajar yang kurang mahir untuk kira peratus dan sudut tadi, pilih soalan graf ini. Okey, dan pastikan kat dalam jadual tu ada tajuk dan ada sumber, dan binakan jadual yang bersesuaian seperti ini. Ada ciri-ciri perbandingan jadualnya, ada ciri-ciri perbandingan. Okey, itu pilihan yang pertama, soalan tahun 2015. Okey, bagaimana kalau diberikan soalan seperti soalan tahun 2015 ulangan ni? Okey, di mana soalannya? Okey, kita tengok kat sini, sediakan graf yang sesuai. Okey, menunjukkan kadar perubahan KDNK negara kasar bagi dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Okey, jadi dekat sini dia minta pelajar binakan graf yang sesuai. So ini graf. Okey, kita tengok soalan 2015 ulangan, soalan nombor 6. Okey, sediakan graf yang sesuai menunjukkan bilangan majikan berdaftar dan penerima faedah perlindungan serta aliran yang dilaporkan dan diselesaikan. Okey. Jadi kat sini kali ini soalannya dua-dua berbentuk graf. Soalannya dua-dua. Soalan nombor 5 minta soalan graf, sediakan graf yang sesuai. Soalan nombor 6 juga minta pelajar sediakan graf yang sesuai. So dua-dua minta pelajar binakan graf yang sesuai. Tapi kali ini kita kena kenal pasti dulu graf apa. Lepas tu baru pilih. So kalau soalan nombor 6 ni graf apa? Kita tengok mula-mula dia cakap graf ni menunjukkan bilangan majikan. Bilangan majikan. Lepas tu serta aliran. Sekejap. Okey, ada serta pula kat sini. Lepas tu ada perkataan aliran. Jadi maksudnya kat sini ada dua kehendak soalan. Ada bilangan dan ada aliran. Bermakna dia boleh kemungkinan jadi soalan graf gabung. Okey. Graf gabung ni banyak kerja juga. Nak kena cari graf garisnya, data graf garis, nak kena cari graf barnya. So kalau yang ini graf apa pula? Sediakan graf yang sesuai menunjukkan kadar perubahan. Okey, kadar perubahan ni ialah kata kunci untuk graf memesong. Okey, memesong apa? Garis ke bar? So kita tengok. Tahun perubahan tahunan KDNK dari tahun 2010, 11, 12, 13. So dia 4 tahun. So kalau 4 tahun bolehlah nak buat graf memesong, graf garis memesong. Jadi kalau ada pilihan nak buat graf garis memesong ataupun graf gabung, yang mana satu nak buat? Jadi cikgu galakkan pelajar, semua pelajar, tak kira lah sama pelajar cekap ke tak cekap ke, cikgu galakkan pelajar pilihlah graf garis memesong. Kalau jumpa graf garis, pilih je graf garis. Tak kisahlah pelajar cekap ke tak cekap, tak kisahlah soalannya panjang ke pendek ke. Kadang-kadang ada pelajar dia tengok soalannya panjang, dia tak nak baca, dia malas nak baca, dia sanggup buat soalan yang graf yang susah. Sebab apa? Sebab soalannya pendek. Tapi cikgu galakkan tengok jenis soalan, jangan tengok bilangan graf, bilangan perenggan soalan, tapi tengok jenis graf. Jenis graf yang senang nak dibina. Macam ni antara graf garis dengan graf gabung. So cikgu galakkan pelajar pilihlah graf garis sebab senang nak lukis dia. Senang nak lukis. Okey, sebenarnya kedua-dua pun dari segi jadualnya memang banyak kerjalah. Yang ini kena bina jadual untuk graf bar dan jadual untuk graf garis. Yang ini pula kena kirakan peratus perubahannya, banyak kerja. Tapi dari segi pembinaan gambar rajahnya, graf garis lebih cepat nak bina kan. Garis sahaja, tak payah nak lukis bar, nak warna dalam, just garis kan sahaja. Jadi kalau ada pilihan soalan graf,
graf garis dengan graf gabung macam ni, pilihlah graf garis. Okey. Okey, kita tengok lagi soalan yang seterusnya, soalan tahun 2016. Okey, kat sini soalannya sediakan carta. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan pembahagian guna tenaga mengikut industri terpilih pada tahun 2011 dan tahun 2012. So kat sini kita nampak pada tahun 2011 dan tahun 2012. So itu adalah ciri-ciri perbandingan. So ini carta. Soalan nombor 5, carta perbandingan. Confirm carta perbandingan kan, sebab kita dah nampak dah ada dua perkara yang boleh dibandingkan. Okey, soalan nombor 6 dia minta apa pula? Okey, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan pelawat tempatan dan pelawat luar negara yang mengunjungi taman laut di negeri-negeri terpilih di Malaysia dari tahun 2017 hingga tahun 2000 daripada tahun 2007 hingga tahun 2009. So dekat sini ada ciri-ciri perbandingan juga, iaitu bilangan pelawat tempatan dan luar negara. So ingat, kalau graf, soalan sediakan graf yang sesuai, ada ciri perbandingan seperti ini, automatik dia akan jadi graf bar piramid. Okey, lepas tu kat depan dia kata bilangan, so dia akan piramid macam ni. Okey, piramid komponen. Alright, dan tempohnya kat dalam tu ada 3 tahun. Jadi yang mana satu pelajar nak buat? Piramid ni ke ataupun carta pai perbandingan? Tahun 2011 dengan tahun 2012. Nak pilih yang mana? Piramid ataupun carta pai perbandingan. Dua-dua pun ada ciri-ciri perbandingan. So nak pilih yang mana? Jadi macam tadi cikgu cakap, kalau pelajar cekap, pelajar pilihlah carta pai. Sebab apa? Garanti media tak salah. Sebab apa cikgu tekankan garanti media tak salah? Sebab carta pai cuma ada 2 je. Dan bila pelajar buat tajuk dengan sumber dengan lain-lain tu semua dah confirm. Kalau salah pun mungkin salah dari segi nisbah jejari, data kat dalam, tapi media tetap betul. Jadi pelajar akan confirm boleh dapat markah untuk media tu dah betul lah, tak adalah 1/20 tu. Paling teruk pun salah dia maksimum 11 markah sahaja. Okey, jadi digalakkan pelajar pilih soalan carta pai. Jadi tapi kalau pelajar tak berani, bagi pelajar yang tak berani nak buat carta pai, pastikan pelajar tahulah nak bina graf piramid. Okey, graf bar piramid ni dia kena pantas. Dia kena pantas melukis. Sebab apa? Dia punya bar tu banyak. Jadual dia simple saja. Tak adalah nak kira peratus apa. Piramid juga ada ciri-ciri perbandingan macam carta pai, tapi dia graf yang sesuai lah. Banding juga, contohnya tadi pelawat dalam pelawat dalam negara dan pelawat luar negara. Ni dalam negara. Perbandingan juga tu 2. Tapi dia dari segi jadualnya dia simple, tapi nak lukis gambar rajah tu yang lama sikit lah sebab ada banyak bar. Tapi bagi pelajar yang pasti bahawa ini adalah graf piramid, pilihlah piramid ni. Tapi kalau dia tak pasti, was-was, boleh bina carta pai. Kalau ada pilihan, ini soalan tahun ulang semula, nampak tak? Tadi tahun 2015 ada juga carta pai dengan piramid. Kemudian ini tahun 2016 pun carta pai dengan piramid. Nampak tak? So bila ada 2 pilihan carta pai dengan piramid, pastikan pelajar tahu. Kalau ada perbandingan, kalau graf yang sesuai perbandingan akan jadi graf bar piramid. Kalau carta pai pula ada ciri-ciri perbandingan, akan jadi carta pai perbandingan. Ciri-cirinya boleh bagai-bagai lah. Kadang-kadang mengikut sektornya, kadang-kadang mengikut tahunnya, kadang-kadang mengikut isunya. Jadi pastikan pelajar tahu bentuk graf tu dan nak pilih yang mana itu. So cikgu cadangkan pelajar yang mahir buat carta pai, pilihlah carta pai.
Okey, dan pelajar yang tak berani nak buat catapai, hati-hati semasa bina graf piramid tu. Okey, dari segi apa yang perlu hati-hati tu, dari segi pembinaan grafnya. Okey, dari segi jadualnya insya-Allah tak ada masalah. Sebab apa? Just pindahkan data masuk ke dalam jadual. Semuanya dari segi ambil masa nak bina piramid tu, sebab dia punya bar tu banyak. Jadi hati-hati, jangan tersalah plot atau sebagainya. Okey, itu tips bagaimana nak pilih soalan. Okey, soalan nombor 2016. Okey, soalan tahun 2016 ulangan. Okey, kita tengok lagi sekali soalannya. Okey, sediakan graf yang sesuai menunjukkan jumlah penggunaan air oleh pelbagai sektor di negeri Sarawak dari tahun 2008 hingga tahun 2011. Okey, 8, 9, 10, 11. Okey, kemudian dia kata jumlah penggunaan air. Jumlah penggunaan air. Negeri Sarawak sahaja. So kat sini dia punya trik dia adalah negeri Sarawak tu. Malaysia tu tukar jadi Sarawak. Sebab tempat dia tu dia cerita tentang Sarawak. So ini graf yang nak dibuat apa? Grafnya. Jumlah penggunaan air. Dia cerita tentang penggunaan air saja. So dekat depan tu ada keyword perkataan jumlah. Jadi dia boleh jadi komponen. Komponen. So pelajar nak buat apa? Komponen bar ke komponen garis? Okey, tahun dia ada 2008, 2009, 2010, 2011. Macam tu. Boleh nak buat graf bar komponen. Alright. Okey, seterusnya soalan nombor 16 ulangan. Apa bentuk soalannya ni? 16 ulangan, graf yang sesuai juga. Bilangan sekolah rendah dan sekolah menengah mengikut negeri terpilih pada tahun 2012 dan tahun 2013. Nampak? Ada dua ciri perbandingan kat sini, iaitu sekolah rendah dengan sekolah menengah. And then tahun 2012 dan 2013. Okay, ingat tadi cikgu cakap, kalau soalan itu graf yang sesuai dan ada ciri-ciri perbandingan, dia akan jadi graf piramid. Okey. Tapi dekat dalam soalan ni ada dua. Ada dua ciri perbandingan, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah dan tahun 2012, 2013. Jadi boleh nak letak mana-mana. Contoh, pelajar nak letak sekolah rendah, sekolah menengah. And then 2012, 2013. Boleh, tak ada masalah. Ataupun pelajar nak tukar. Nak buat macam ni. Sebab biasa belajar kat dalam kelas, tahun dekat sini dibandingkan sekolah rendah, sekolah menengah. Pun boleh juga, dua-dua diterima. Tapi situasinya sekarang nak buat yang mana? Nak buat catapai, nak buat piramid, ataupun nak buat graf komponen. Graf komponen. Nak buat yang mana satu? Jadi cikgu cadangkan pelajar pilihlah yang ini. Komponen. Sebab apa? Dia punya jadual simple. Jadual dia simple sahaja. Ikut tahun 08, 09, 1011. Lepas tu apa dia? Kirakan lepas tu bawah mesti ada jumlah. Lepas tu datanya simple sahaja dan terus binakan graf. Okey. Jadi kalau jumpa soalan yang paling simple, pilih soalan tu. Macam ini kena jadualnya, kena ada perbandingannya mengikut tahun ataupun mengikut jenis sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah kan. Ada banyak jalan cerita tu, banyak sikit. Kalau yang soalan ini, jalan cerita dalam soalannya simple, mudah sikit. Okey, jadi digalakkan pilih soalan graf yang mudah ini, iaitu graf bar komponen. Kalau cikgu dalam kelas cikgu, pelajar cikgu dia lebih senang nak kenal pasti graf bar kek lapis. Sebab dia berlapis-lapis. Alright. So sekiranya diberi pilihan nak buat piramid ataupun nak buat bar komponen, cikgu cadangkan
pelajar pilihlah graf bar komponen gambar rajah yang ini. Sebab apa? Jadualnya simple, gambar rajah pun simple. Alright. Okey, seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, tahun 2017. Okey, soalan. Sediakan graf yang sesuai menunjukkan perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia mengikut sektor bagi tempoh 2010 hingga tahun 2012. Graf apa ni Perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia mengikut sektor. Ada perbandingan tak? So kita tengok sektornya. Sektor keselamatan. Lagi sektor apa? Sektor perkhidmatan sosial, sektor ekonomi. Maksudnya sektor je ada banyak kat sini kan. Jadi ini adalah jenis-jenis perbelanjaan pembangunan. Jadi ini ada kemungkinan menjadi graf bar mengikut sektor. Okey, bagi tahun 2010, 11, 12. Graf bar mengikut sektor macam tu. Sektor ni ada banyak lah nanti kan. Okey, jadi dia ada kemungkinan graf ni jadi macam ni. Itu soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 6. Okey, sediakan graf yang sesuai juga. Okey, graf yang sesuai menunjukkan peratus perubahan bilangan kenderaan bermotor dari tahun 2009 hingga tahun 2010. Kat sini keyword dia ialah peratus perubahan. Okey, keywordnya ialah peratus perubahan. So kalau peratus perubahan, dia akan jadi graf memesong. Okey, tempoh dia 2 tahun, 2009-2010. So gambar rajah dia macam ni. So nak pilih yang mana? Graf memesong ke ataupun graf bar komponen? Nak buat yang mana satu? Okey. Jadi dekat sini cikgu galakkan pelajar pilih graf yang mudah lah, graf komponen. Sebab apa? Antara memesong ini dengan graf komponen ni jadualnya simple. Just carikan data sahaja. Okey, 2000 berapa tadi? Berapa tadi tahun bila? 2010, 11, 12 kan. So jadualnya 2010, 11, 12. Itu je. Kalau yang memesong ni kena jadualnya panjang sikit. Nak kena jalan kerjanya tu, kena carikan peratusnya. Lepas tu tempohnya berapa? Nasib baik 1 tahun je. Lepas tu kena carikan datanya dulu. Lepas tu kena kirakan peratusnya. Okey, jadi banyak kerja. Banyak kerja. So kat sini lepas tu kadang-kadang pelajar kadang-kadang tersalah unit. Sepatutnya letak peratus, pelajar letak unit pula ikut dalam soalan. Jadi potensi untuk berlaku kesalahan dekat sini, dekat unit paksi Y besar. Okey, dan potensi untuk salah letak positif negatif dekat dalam peratus pun besar juga. Sekiranya pelajar cuai lah, bukan tak tahu tapi cuai. Jadi ada dua potensi untuk berlaku kesalahan bila buat graf memesong ni, dekat peratus dan dekat tanda positif negatif bagi nilai peratus tu. Jadi cikgu galakkan pelajar pilih soalan graf yang mudah ini, iaitu graf bar komponen. Kalau diberi pilihan graf memesong ataupun graf bar komponen, pelajar pilihlah graf bar komponen. Sebab apa? Sebab potensi untuk hilang markah dari segi data ataupun gambar rajah, potensi graf bar komponen ni, potensi untuk hilang markah tu kurang sikit berbanding graf memesong. Okey? Okey, seterusnya kita tengok soalan tahun 2017 ulangan. Okey, graf, sediakan graf yang sesuai menunjukkan bilangan pengusaha produk asasannya mengikut kategori produk dan pola jumlah jualan produk. Jadi bila nampak kat sini je cikgu dah nampak dah. Bilangan satu tu graf bar, and then pola satu lagi graf garis. So kat sini
akan jadi graf graf gabungan. Okey. Seterusnya kita tengok soalan soalan nombor 6 ni. Sediakan carta menunjukkan perbezaan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Okey. Jadi carta, dia kata carta. So carta ada dua. Carta berbanding atau carta bertingkat. Jadi kat sini jelas dia tunjukkan kat sini perbezaan. So beza tu maksudnya banding lah. Jadi confirm lah dia akan jadi carta pai perbandingan. Nak bandingkan apa? Pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Lelaki, perempuan. Betul tak? Yang mengikuti bidang pengajian sains dan teknologi di IPTA pada tahun 2012. Betul ke salah ni? Cek tengok sikit. Bilangan pelajar perempuan mengikut bidang. Oh, dia ada kategori dia. Sains. Okey, kena baca betul-betul ni. Kan tersalah pilih pula. Okey. Nanti tersalah pilih, bahaya Jadi hati-hati semasa tentukan kehendak soalan. Macam cikgu ni kan. Betul ke salah ni cikgu tentukan kehendak soalan ni? Adakah ia graf graf carta pai perbandingan ataupun carta pai bertingkat? Jadi hati-hati semasa tentukan. Tapi kat sini memang clue dia ialah perbezaan. Jadi confirm lah dia ialah carta pai perbandingan. Just nak bandingkan apa? Bandingkan mengikut kategori, mengikut bidang dalam ni ni sains komputer, lagi apa lagi? Pertanian, lagi apa lagi? Ni kejuruteraan. Okey, jadi itu yang akan dibandingkan dekat dalam ni. So sekarang kita nak pilih soalan yang mana? Adakah nak pilih graf gabung ataupun nak pilih carta pai? Nak pilih yang mana satu? Nak pilih gabung ke carta pai? Okey, seperti biasa cikgu akan galakkan pelajar untuk pilih carta pai. Sekiranya pelajar dah cekap bina carta pai. Okey. Alasan tetap sama macam cikgu cakap tadi, kerana carta pai confirm media tak salah. Tapi kalau pelajar takut nak bina carta pai, pelajar boleh bina graf gabung. Graf gabung, cumanya dua-dua pun dari segi jalan kerjanya, dua-dua pun memerlukan mengambil masa yang panjang sikit lah. Sebab yang ni nak kena kira peratus dan sudut. Nak kena kira peratus, nak kena kira sudut. Kalau yang ni nak kena kira graf bar dia dulu, lepas tu nak kena kira graf garis pula. Kan? Ada dua juga. Maksudnya ada banyak kerja juga. Tetapi pilihlah yang mana satu pelajar rasa yang paling mudah pelajar nak bina dan yakin. Kalau tak yakin pun nanti akan jadi huru-hara juga dekat dalam jadualnya. Jadi kalau pelajar dah mahir, dah rajin buat latihan, pilihlah graf carta pai. Okey? Kalau tak mahir tapi dah biasa buat graf bar ataupun dah biasa buat graf garis, binalah graf gabung. Macam pelajar-pelajar cikgu yang tak biasa buat carta tu, tapi dia dah tahu dah macam mana nak bina paksi, nak tentukan skala dekat paksi, nak bina bar dia. Jadi cikgu galakkan pelajar untuk pilih graf gabung. Nanti kalau jumpa soalan carta pai perbandingan ke graf gabung, kalau pelajar cikgu yang cuma tahu nak bina yang dah mahir, yang dah mahir nak tentukan skala dengan nak bina bar dan garis tu, cikgu galakkan pelajar bina graf gabung ni. Bagi pelajar yang dah tahu nak buat dua-dua, carta pai dah tahu, graf gabung pun dah tahu, dua-dua pun boleh, cikgu galakkan utamakan carta pai. Faham? Okey. Seterusnya kita tengok soalan tahun 2018 last soalan tahun 2018. Sebab dalam soalan ni koleksi cikgu ni cikgu sempat kumpul sampai tahun 2018.
soalan-soalan terusnya cikgu tak jumpa nak buat contoh kat sini. Cikgu ambil soalan tahun 2018 je. Okey. So, tahun 2018 ni kita tengok. Sediakan graf yang sesuai menunjukkan bilangan calon tapisan keutuhan Suruhanjaya dari tahun 2012 hingga tahun 2014. So, soalan ini. Keywordnya bilangan. Bilangan calon tapisan Suruhanjaya pilihan raya. Lepas tu tempohnya 2012, 13, 14. 3 tahun. So, ini agak-agak lah. Graf apa ni? So, tahun 2018. Graf apa agaknya? Okay, ada cadangan? Simple je soalan ni. Sebab dia dalam data pun, dia just bagi tahu mengikut apa. Mengikut apa. Tapisannya. Okay. Jadi, biasalah keyword bilangan, dia akan jadi graf bar komponen. Okey, mengikut tapisan. Okey, tahun ada 3 tahun. Jadi kita akan buat macam ni. 2012, 13 dan 14. Gambar rajahnya akan jadi macam ni. Cikgu suka kalau pelajar dapat aja soalan, dah baca soalan, terus benakan, transfer dia jadi gambar rajah yang gambar rajah conteng-conteng macam ni. Sebab apa? Sebab bila pelajar terus bina, pelajar nampak nak bina apa, susah ke senang. Kalau pelajar tulis graf bar compound, betul ke compound ni? Macam mana gambar rajahnya? Tak pasti kan kalau tulis dalam bentuk perkataan. Tapi kalau lukis, dia lebih tepat. Walaupun nama dia salah, tapi gambar rajahnya betul. Jadi sebab tu cikgu galakkan pelajar lukis conteng-conteng macam tu. Tapi yang penting gambar rajahnya betul, tak salah media. Okey, jadi soalan nombor 5 ni tahun 2018 ialah graf bar compound. So kita tengok soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Sediakan graf yang sesuai menunjukkan peratus perubahan kuantiti buangan terjadual mengikut negeri antara tahun 2011 dan 12 dan tahun 2012 dan tahun 2013. So, ini bila ada peratus perubahan bermakna dia ialah graf memesong. Graf memesong dia akan jadi macam ni. Okay, and then kat sini dia kata antara tahun 2011 dan 12. Maksudnya perbandingan yang pertama 2011 dan 2012. Lepas tu antara tahun 2012 dan 2013. Jadi maksudnya dia ada dua grup lah macam ni. Gambar rajahnya lebih kurang macam tu lah. Jadi nak buat yang mana? Tadi cikgu dah bagi tahu. Kalau jumpa bar komponen, kalau jumpa graf bar mudah macam ni ataupun jumpa memesong, pilihlah graf bar compound macam ni. Daripada pilih memesong, pilihlah graf bar compound. Okey, sebab apa? Yang ini jadualnya simple sahaja. Berbanding dengan memesong ni kena cari peratusnya nanti. Bila nak cari peratus tu yang lambat tu, macam tadi cikgu cakap, kadang-kadang pelajar akan terlupa ataupun tersalah tulis unit, ataupun pelajar tersalah letakkan tanda positif, negatif dekat dalam peratus tu selepas pengiraan. Jadi digalakkan pelajar pilihlah graf bar compound. Kalau diberi pilihan graf bar compound dengan graf memesong, pilih compound. Pilih graf yang biasa. Graf ni graf biasalah, graf mudah biasa. Jangan pilih atau tidak digalakkan memilih graf memesong ini. Potensi untuk hilang markah dekat sini. Dekat sini selalu cikgu jumpa kat situ. Okey. Jadi setakat ini diharap pelajar dapatlah sedikit panduan bagaimana cara untuk memilih jenis graf. Bila dapat dua perbandingan graf ataupun dua jenis soalan dalam kertas soalan STPM nanti, nak pilih graf yang mana satu.
Nak pilih graf yang mana satu. Jadi cikgu berikan sedikit tips ataupun panduan kepada pelajar nak pilih yang mana. Kalau jumpa carta dengan gabung, nak pilih mana. Walaupun dua-dua jalan kerjanya banyak, pilih yang mana yang potensi untuk salah media tu kurang. Kalau jumpa carta, pilihlah carta sebab potensi untuk salah medianya kurang. Dapat 1/20 tu kurang. Tapi kalau pelajar dah yakin ini adalah graf graf gabung, jadi tak ada masalah untuk bina graf gabung. Dia masalahnya ialah kalau pelajar tak tahu ini graf apa ni. Kalau tak tahu ini graf apa ni, tak tahu, tak dapat nak gelar pasti yang ini adalah graf gabung, tapi tahu soalan satu lagi adalah soalan carta. So pilihlah soalan carta. Kalau situasinya ialah pelajar tak tahu ni graf apa. Soalan ini kan graf apa ni? Pelajar tak perasan yang ni pelajar tak perasan. Kan? Jadi kalau pelajar tak perasan yang kat situ dan tak tahu ini graf apa ni, pilihlah carta. Sebab carta tak ada pilihan lain, sama ada carta pai banding atau carta pai bertingkat. Dan kat sini ada keluar perbezaan, so confirm lah dia akan cari carta pai perbandingan. Okey, situasinya nanti bila jumpa soalan, nak pilih yang mana satu. Okey, sama juga macam soalan ini tadi. Nampak? Ini situasi kedua ni. Tadi 2018 dia bagi bar compound dengan memesong. Ini tahun 2017 pun sama, dia bagi bar compound dan memesong. So nak pilih yang mana satu. Sama juga situasinya. Pilih yang mudah, yang potensi untuk hilang markah banyak tu kurang. Jadi kat sini cikgu tunjukkan potensi untuk pilih soalan yang boleh menyebabkan hilang markah tu kurang. Macam ni, kalau jumpa komponen, bar komponen dengan piramid, pilihlah bar komponen. Sebab apa? Sebab jadualnya simple. Just kumpulkan data, masukkan dekat dalam jadual. Kalau yang ini mesti jalan kerjanya banyak sikit. Sebab apa? Nak kena cari dua data. Okey? Kalau seterusnya, sama juga carta pai dengan piramid. Nak buat yang mana satu? Sebab dua-duanya ada ciri perbandingan. Sama juga alasan cikgu, pilihlah carta pai sebab confirm medianya betul. Dan hati-hatilah semasa menulis peratusnya dekat dalam carta tu untuk dapatkan markah maksimum 20. Okey, apa potensi hilang markah dekat carta, dekat graf piramid ni? Potensinya ialah kemungkinan salah plot, ataupun kemungkinan pelajar salah bandingkan. Jadi itu, ataupun sini salah tulis kat sini, dekat bahagian paksi X nya tu. Okey, itu potensi-potensi yang biasanya pelajar selalu buat salah lah. Jadi kalau kat sini confirm betul, cuma salah kira sahaja. Contohnya di sebelah jari salah kira, ataupun jumlah keseluruhan, salah letak unit ke atau sebagainya, tapi media tetap betul. Okey, seterusnya, situasi seterusnya, kalau ada diberi pilihan nak buat memesong garis, ataupun diberi pilihan soalan graf garis dengan graf gabung, nak pilih yang mana? Mestilah pilih graf garis. Sebab apa? Cepat siap. Graf garis cepat siap. Dari segi jalan kerjanya, kalau macam ni memesong dengan gabung, dua-dua mempunyai jalan kerja. Dari segi jadualnya tu banyak kerja. Tapi dari segi pembinaan gambar rajah, graf garis lebih cepat. Okey, jadi pilihlah graf garis. Okey, seterusnya yang ini, antara piramid dengan carta pai bertingkat, yang mana satu nak pilih? Sama juga alasan cikgu, pilihlah carta. Cadangan cikgu, pilihlah carta pai bertingkat. Nampak macam susah, tapi bila bina carta pai bertingkat sebenarnya lebih cepat siap. Sebab apa? Just bulat-bulat dan garis-garis. Kalau piramid, banyak nak kena kira kotak-kotak dia tu. Bar-bar dia tu banyak, lambat sikit. Okey, so setakat itu sahaja contoh cadangan
tips yang boleh cikgu berikan untuk memilih graf ataupun jenis graf yang mana dalam pilihan soalan nanti. Soalan nombor 5 dengan nombor 6 tu, kalau diberi pilihan nak pilih graf yang mana. Okey, kalau jumpa carta, pilih carta dulu. Kalau jumpa garis, pilih garis dulu. Kalau jumpa graf mudah, pilih graf mudah dulu. Okey, kalau dua-duanya kompleks, macam piramid dengan gabung, pilih yang mana. Itu pilih yang mana satu yang pelajar yakin soalannya, jenis kehendak soalannya. Kadang-kadang dua-dua pun tak pasti. Ini graf apa, ini graf apa kan? Pilihlah yang mana pelajar yakin untuk tentukan soalannya. Okey. Jadi setakat itu saja tips yang dapat cikgu berikan pada hari ini. Okey, untuk memilih soalan alih bentuk komunikasi bagi semester 2. Okey, cikgu harapkan video kali ini dapat bantu pelajar untuk memilih jenis soalan alih bentuk komunikasi yang terbaik untuk dijawab. Tujuannya supaya pelajar boleh jawab dengan cepat dan potensi untuk hilang markah ataupun salah media kurang. Okey, semoga pelajar dapat menjawab, dapat membina graf yang tepat dan dapat pilih soalan yang terbaik. Okey, terima kasih. Good luck.